Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana kembali lagi ke channel YouTube Cikgu Hidayah. Baiklah, jadi pada hari ini kita akan bersama-sama dalam segmen Mari Belajar bersama Cikgu Hidayah. Pada hari ini, Cikgu akan menerangkan serba sedikit tentang kata kerja. Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan lagi pengembaraan kita berkenaan kata kerja ni, Cikgu akan terangkan dulu apa itu kata kerja. Kata kerja ialah kata yang menyatakan sesuatu perbuatan dan menjadi inti bagi binaan frasa kerja. Untuk pengetahuan murid-murid, kata kerja terbahagi kepada 3 iaitu kata kerja transitif, kata kerja tak transitif dan kata kerja pasif. Baiklah, cikgu akan terangkan satu persatu tentang pembahagian kata kerja ni. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang perlu diikuti dengan objek yang terdiri daripada frasa nama selepasnya, di mana frasa nama tersebut akan berfungsi sebagai predikat. Seterusnya, untuk pembahagian kata kerja yang kedua iaitu kata kerja tak transitif. Kata kerja tak transitif ialah satu kata kerja yang sempurna, maknanya tanpa memerlukan objek selepasnya. Maksudnya dia boleh berdiri dengan sendirinya dalam ayat tersebut. Untuk pembahagian kata kerja yang ketiga iaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi ataupun proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita akan perhalusi satu persatu pembahagian kata kerja yang dah cikgu nyatakan tadi. Okey, jadi kita tengok dulu bahagian kata kerja yang pertama iaitu kata kerja transitif. Kata kerja transitif ni ialah kata kerja yang perlu disertai dengan penyambut selepasnya. Okey, murid-murid ingat, kata kerja transitif dia memerlukan kepada penyambut selepasnya. Di mana penyambut tu ialah objek dalam ayat yang juga merupakan frasa nama. Okey, kata kerja jenis ni iaitu kata kerja transitif ni kebiasaannya akan menggunakan imbuhan seperti imbuhan awalan men, imbuhan apitan men-i, imbuhan apitan men-kan, imbuhan memper, imbuhan apitan memper-i dan imbuhan apitan memper-kan. Okey, contoh-contoh perkataan, contoh-contoh kata kerja transitif ni contohnya seperti mengambil, membacakan, menduduki. Okey, di sini cikgu sertakan pula contoh-contoh ayat kata kerja transitif. Yang pertama, kucing itu menangkap seekor burung. Menangkap tu ialah kata kerja transitif di mana dia memerlukan kepada pelengkap selepasnya. Seekor burung tu ialah pelengkap bagi kata kerja menangkap tersebut. Contoh yang kedua, seperti perempuan itu menjual sayur. Dan contoh yang seterusnya ialah bapa sedang menulis surat. Baiklah. Seterusnya kita tengok pula kepada bahagian kata kerja yang kedua iaitu kata kerja tak transitif. Okey, kata kerja tak transitif ni ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat. Okey, kata kerja ni dia sempurna walaupun tanpa kehadiran objek selepasnya. Maksudnya kata kerja ni dia dah lengkap maknanya dalam ayat tersebut. Okey, kata kerja tak transitif ni juga dia boleh jadi dia dalam bentuk yang asal, maksudnya tanpa imbuhan, ataupun boleh jadi dia dalam bentuk kata kerja terbitan iaitu kata kerja dengan imbuhan. Okey, jadi contoh-contoh kata kerja berimbuhan untuk kata kerja tak transitif ni, okey, contohnya yang menggunakan imbuhan ber, imbuhan men, imbuhan ter, imbuhan apitan beran dan imbuhan apitan berkan. Contohnya macam perkataan belajar, mengalir, berjalan. Okey murid-murid, tapi murid-murid juga perlu ingat bahawa kata kerja tak transitif ni ada sesetengah keadaan yang membolehkan dia ditukarkan kepada kata kerja transitif jika ditambah dengan imbuhan akhiran kan ataupun imbuhan akhiran i. Okey, contohnya seperti yang cikgu paparkan di skrin ni, emak sedang menidurkan adik. Dia dah jadi ayat dengan kata kerja transitif sebab menidurkan tu dia memerlukan kepada objek selepasnya kan. Adik tu ialah pelengkap bagi kata kerja tersebut. Jadi kalau kata kerja tersebut tak ditambah dengan imbuhan kan, contohnya emak sedang tidur, dia masih lagi merupakan ayat dengan kata kerja tak transitif. Okey.
Baiklah, kata kerja tak transitif ni pula dia terbahagi kepada dua bahagian pula, iaitu kata kerja tak transitif berpelengkap dan kata kerja tak transitif tanpa pelengkap. Kata kerja tak transitif berpelengkap ni dia ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek ataupun penyambut, macam yang dah dinyatakan sebelum ni lah. Okey, jadi objek tu dia perlulah terdiri daripada frasa nama dan dia juga perlulah boleh mengalami proses pasif. Okey, kalau kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ni pula, dia ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat. Okey, jadi pelengkap yang akan mengikuti kata nama tersebut terdiri daripada kata adjektif, frasa sendi nama ataupun kata nama sendiri. Okey, untuk menambah lagi kefahaman murid-murid tentang kata kerja tak transitif tadi, cikgu dah menyediakan beberapa contoh. Okey, jom kita tengok contoh yang cikgu dah buat. Okey, untuk kata kerja tak transitif berpelengkap, contohnya macam dia menjadi guru. Guru tu ialah objek yang mengikuti selepas kata kerja. Contoh yang kedua, mereka tinggal di Kuantan. Di ialah fasa sendi nama yang mengikuti kata kerja tinggal tu. Seterusnya, untuk kata kerja tak transitif tanpa pelengkap, abang sedang berjalan, murid-murid sedang belajar, ayah sedang rehat. Kata kerja tu dia boleh berdiri sendiri tanpa memerlukan kepada objek untuk menerangkan kata kerja tersebut. Dapat tak murid-murid? Okey, kita beralih pula kepada bahagian kata kerja yang terakhir, iaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ni ialah kata kerja yang terbentuk hasil daripada proses pertukaran ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, contoh-contoh ayat yang terdapat kata kerja pasif di dalamnya, contohnya seperti surat itu telah saya jawab, kereta ayah kami baiki, kawasan sekolah sedang dibersihkan oleh para pelajar. Jadi murid-murid boleh tengok yang cikgu dah highlightkan dengan warna biru tu, itu merupakan kata kerja pasif yang terdapat dalam ayat. Okey, seterusnya kita tengok pula pembentukan kata kerja. Macam mana sesuatu kata kerja tu boleh terbentuk. Yang pertama, ada kata kerja tunggal. Kata kerja tunggal tu ialah kata kerja tanpa imbuhan. Contohnya macam jaga, lahir. Seterusnya, kata kerja terbitan. Kata kerja terbitan ni ialah kata kerja dengan imbuhan. Contohnya macam memukul dengan imbuhan me kan. Menulis dengan imbuhan me juga. Macam tu. Seterusnya, pembentukan kata kerja yang ketiga iaitu kata kerja majmuk. Kata kerja majmuk ni dia terdiri daripada rangkaian dua morfem bebas atau lebih. Contohnya macam kenal pasti dan ambil alih. Okey, untuk pembentukan kata kerja yang terakhir iaitu kata kerja ganda. Okey, jadi murid-murid kena tahu dulu kata kerja ganda ni dia diterbitkan melalui proses gandaan yang menunjukkan perbuatan yang berulang ataupun perbuatan yang berpanjangan. Contohnya macam bersungguh-sungguh. Okey, kata kerja ganda ni juga dia menunjukkan perbuatan yang saling berbalas antara dua pihak. Contohnya macam melambai-lambai ataupun kejar-mengejar. Okey, murid-murid dapat? Okey, sekarang kita berada dalam aktiviti pengukuhan yang bertujuan untuk menguji tahap kefahaman murid-murid terhadap penjelasan yang telah diberi oleh cikgu tadi. Okey, jadi untuk soalan yang pertama, murid-murid diminta untuk menyebutkan bahagian kata kerja aktif tak transitif beserta dengan contoh. Okey, untuk soalan yang kedua, murid-murid diminta untuk menerangkan kata kerja aktif transitif secara ringkas. Dan untuk soalan yang terakhir, murid-murid diminta untuk mengemukakan apa yang murid-murid faham tentang kata kerja ganda beserta dengan contoh juga. Okey, jadi cikgu bagi masa 5 minit, 5 saat untuk murid-murid semua jawab. TikTok, TikTok, TikTok. Okey, ini ialah jawapan untuk soalan-soalan tadi. Cikgu harap penerangan cikgu dapat memberi kefahaman kepada murid-murid untuk diaplikasikan dalam pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semua.